Allah akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat, kawan-kawan haji yang di luar sana, yang insya-Allah jika ada peluang dan kesempatan dapat bersama dalam live haji pada petang ini, syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Jumaat ya, 22 Januari 2021. Sekali lagi hari ini adalah hari Jumaat. Kita rasa sebab kita rasa sedih kerana sekali lagi Jumaat hari ini kita belum lagi dapat menunaikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid seperti biasa untuk kesekian sekalinya. Apalagi kita terlalu rindu untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, untuk beribadah, untuk kerja, untuk cari rezeki. Tapi inilah hakikat yang kita kena lalui, bahawa kita masih lagi untuk bersama, untuk berusaha semampu mungkin untuk memutuskan ataupun mudah-mudahan kita terus berdoa, Allah akan angkat segera virus corona ini. Sudah terlalu lama kita diuji seperti ini. Mudah-mudahan Allah mendengar segala doa, segala rintihan ayat seluruh Malaysia, malahan seluruh negara, insya-Allah ya. Hari ini sebagaimana yang Haji janjikan, mari Haji nak bincang sedikit tajuk yang Haji nak bawa hari ini, yang Haji sebut sebagai ukuk UK. Apa maksudnya? Ini satu modul yang Haji pernah ceramahkan, tazkirahkan dalam program-program motivasi bersama guru-guru, bersama pelajar, bersama organisasi yang pernah jemput Haji, iaitu modul ukuk UK, iaitu urus kematian untuk kehidupan. Apa maksudnya? Apapun sebelum Haji bicara lebih selanjut, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nik Nazlan. Terima kasih kerana sekali lagi sudi bersama dalam live Haji. Moga bermanfaat ya. Boleh share pada rakan-rakan. Sekali lagi, kalau kita tolong share, insya-Allah mudah-mudahan dengan share perkara yang baik seperti ini, barangkali jika ada kawan-kawan yang melihat, mendengar, menjadi asbab untuk dia berubah menjadi kehidupan yang lebih baik, maka kita insya-Allah bersama dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong share lah ya. Baik. Tak apa, walaupun tidak ramai yang lihat live, Haji punya niat ialah video ini nanti akan jadi peninggalan untuk anak cucu, kawan-kawan nanti, generasi akan datang. Suatu masa nanti mereka boleh ulang lihat, ulang tayang, ulang dengar. Mudah-mudahan tak banyak sedikit boleh menjadi pencetus semangat, muhasabah diri untuk keinsafan. Yang penting untuk merubah diri menjadi lebih baik hari-hari mendatang. Baik, apa yang Haji nak sebut ialah, bila berlaku sesuatu kematian, baik pada keluarga kita, kawan-kawan kita, biasanya apa yang berlaku dalam mengurus kematian? Pertama ialah bila kita mendengar khabar ada ahli keluarga, ada rakan taulan kita yang meninggal,
sebaik saja kita mendapat perkhabaran, pastinya terdetik di fikiran dan hati kita untuk kita segera untuk ziarah keluarga yang berlaku kematian ini. Betul kan? Kita tak perlu tunggu surat. Kita tak perlu ada arahan. Betul kan? Ini hebatnya. Bila nak mengurus kematian, ini kisah benar yang berlaku. Yang kita pernah lalui, yang kita semua tahu. Maka kita akan bersegera untuk ziarah keluarga ataupun kita ke hospital untuk bersama keluarga yang menguruskan jenazah. Katakanlah di hospital, kita bersama di hospital sehingga jenazah dibawa ke rumah ataupun ke masjid untuk urusan dimandikan, dikapan dan sehinggalah dikebumikan. Maka perkara pertama yang kita nak ambil ialah bila kita dapat khabar tentang kematian, kita akan bersegera untuk ziarah, untuk bersama. Tak perlu tunggu arahan, tak perlu surat resmi, bukan? Ini yang kita nak kaitkan dengan kehidupan. Urus kematian untuk kehidupan. Ukuk tadi. Dalam kerja, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam bernegara. Sepatutnya bila pekerjaan yang baik, semua kena ambil tanggungjawab, tak perlu tunggu arahan, tak perlu tunggu surat resmi. Kan ada biasa di pejabat di mana akan berkata ataupun terkeluar daripada bicara kita, itu bukan kerja aku. Aku tak dapat panggilan pun, aku tak dijemput pun. Berlaku kan? Tapi itu indahnya bila pengurusan jenazah. Dapat berita walaupun tidak secara resmi hitam putih, tidak melalui arahan resmi, kita akan bersegera. Walaupun kita berada barangkali di negeri lain, di daerah lain yang jauh daripada tempat sahabat atau keluarga yang meninggal. Hebat kan? Kita akan bersegera. Daripada luar negara juga kita akan bersegera semampu mungkin untuk kembali ke tanah air. Apalagi kalau yang meninggal itu ibu, ayah, adik-beradik kita dan segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah jenazah dibawa ke rumah atau ke masjid, maka akan ada sepasukan ataupun sekumpulan orang yang pakar dalam menguruskan jenazah ini. Pertama apa? Untuk memandikan jenazah. Siapa yang memandikan jenazah? Tidak pernah berlaku perebutan, bergaduh, aku yang nak kasih mandi, aku yang nak kasih mandi. Nak berebut kuasa. Tak ada kan? Malah kita menghormati imam, ustaz yang memang pakar yang akan mengetuai urusan memandikan jenazah. Betul kan? Ini juga sepatutnya berlaku dalam kehidupan harian kita. Dalam organisasi, dalam urusan negara dan sebagainya. Maaf kering leher. Maji minum air sikit. Waalaikumsalam Fazli, terima kasih. Fazli juga bersama tolong share lah nanti video ini kita simpan untuk anak cucu kita. Jadi okey, baik. Urusan memandikan jenazah kita serahkan kepada orang yang pakar, imam, ustaz dan sebagainya. Kita tak berebut, kita tak bergaduh. Aku yang nak mandikan, aku yang nak ketuai. Tetapi dalam masa yang sama, semua orang yang ada bersedia untuk membantu. Kalau perlu angkat air. Kalau perlu bantu untuk siramkan. Tapi akan ada orang yang pakar mengetuai. Tidak ada orang yang memandai-mandai. Okey, itu yang kedua. Lihat bagaimana pengurusan jenazah kematian boleh digunakan untuk dalam kehidupan sepatutnya. Setelah dimandikan,
dikapankan oleh orang yang pakar, dibantu oleh semua orang, apa berlaku? Untuk dikapankan. Dikapankan dengan kain putih, dengan wangi-wangian, kapur baru dan sebagainya waktu mandi, semua ikut prosedur yang sudah ditetapkan, yang tidak bertentangan dengan agama. Tengok, dalam proses itu mesti yang tidak bertentangan dengan hukum hakam agama, dibuat secara teratur, dibuat secara dengan penuh kasih sayang nak mengurus jenazah ini. Berbuat dengan penuh kasih sayang. Okey, dikapankan, berapa helai kain disiapkan untuk di kepala, disiapkan untuk ikat kaki, untuk badan, semualah segalanya, pendek kata kan. Maka teratur, tidak ada pergaduhan, tidak ada aku lebih pandai, aku lebih pandai dan sebagainya. Ini yang penting. Baik, setelah selesai kapan, dah mandi, dah kapan semua, apa seterusnya? Akan dibawa untuk solat jenazah, sama ada di rumah atau di masjid yang mengurus. Maka pada ketika itu, sekali lagi, siapa yang akan jadi imam untuk solat jenazah? Pastilah kita serahkan kepada orang yang pakar, orang yang alim, orang yang paling faham tentang menjadi imam solat jenazah. Tuan guru, imam dan sebagainya, ustaz. Maka antara yang ramai-ramai itu pasti ada seorang yang ditetapkan, yang diminta, yang diamanahkan untuk menjadi imam solat jenazah. Sekali lagi, tidak ada yang berebut kan? Kerana masing-masing sedar, masing-masing faham bahawa kita bukan pakar, kita ikut pakar. Kita yang tak tahu, kita ikut orang yang tahu. Kita hormati ketua yang telah ditetapkan. Tengok, cantik tak? Dalam urusan kehidupan ini, dalam pengurusan jenazah, sepatutnya dalam kehidupan, dalam kerja juga begitu. Tak perlu nak memandai-mandai. Hormati kepakaran yang ada untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Okey, baik. Apabila sudah disolatkan, tengok apa yang berlaku. Bila, apa seterusnya? Jenazah akan diangkat, diusung untuk dibawa ke perkuburan. Jangan lupa, dalam masa yang sama tadi, bila berlaku sesuatu kematian, selain urusan di rumah atau di masjid, penyediaan kapan, keranda, proses nak mandikan jenazah, nak kapankan jenazah, nak solatkan jenazah, jangan lupa ada satu kumpulan manusia hebat. Di mana? Di tanah perkuburan. Apa mereka sedang buat? Mereka lah yang sedang bertungkus lumus, sedang menggali kubur, menyediakan kubur untuk si mati. Terkadang kubur itu di jauh, di atas bukit, ada hutan dan sebagainya, tanpa ada orang melihat. Jadi kumpulan ini, penggali kubur punya kumpulan ini, Masya Allah, dia buat kerja dengan ikhlas, dia buat kerja dengan penuh kepakarannya, bukan hentam kromo. Dia tahu kuburnya nak digali sedalam apa, sedalam mana, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dalamnya, bagaimana arahnya. Ini semua perlukan kepakaran, kefahaman dan kerja yang ikhlas. Mereka dikubur dengan tanah liat, kadang-kadang basah dan sebagainya. Mereka tak perlu orang lihat mereka di sana. Tak perlu ada makan minum. Mereka akan segera menyiapkan tanah kubur.
Hebat kan? Itulah yang kita nak bawa semangat, kefahaman dalam kehidupan, dalam kerja, dalam organisasi, dalam keluarga. Bila berlaku sesuatu urusan kerja, tidak ada yang masing-masing, ini kau buatlah, aku tak pandai, kau buatlah, dan sebagainya. Ini kerja kau. Tidak berlaku begitu. Malah, masing-masing dengan kepakaran, ambil tanggungjawab. Kadang-kadang, kumpulan yang gali tanah kubur ini, ada pula orang, keluarga atau kawan yang datang, bawa mineral water, untuk hilangkan haus sementara, bawa cangkul dan segalanya, kelengkapannya. Inilah kehebatan pengurusan jenazah tadi, mengurus kematian tadi, yang kita nak bawa dalam mengurus kehidupan. Baik, mereka buat dengan penuh kepakaran, tahu panjang, lebar, dalamnya, dan buat dengan ikhlas, bukan minta puji, tak perlu ada orang lihat. Keluarga si mati yang di rumah di masjid tak tahu pun siapa yang sedang menggali kubur. Dan mereka tunggu di sana sehingga jenazah akan sampai ke kubur. Masya Allah, hebat. Inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kerja, di manapun kita berada, dalam organisasi, dalam urusan negara. Bukan meletakkan kerja itu biar orang lain. Kita ambil tanggungjawab. Baik, seterusnya apa? Lihat, yang di rumah, yang di masjid tadi, saat nak mengangkat, nak bawa jenazah ke perkuburan. Sama ada diusung dari rumah masjid ke perkuburan, atau masukkan kereta jenazah bawa ke perkuburan. Bermula daripada rumah masjid. Berebut nak angkat 4 penjuru keranda. Selain daripada keluarga, kawan-kawan, berebut nak angkat. Tak perlu disuruh. Tak perlu ditetapkan, diarahkan. Okey, yang depan si Ali, yang kanan si Ahmad, yang belakang si Dolah, dan tak perlu. Tak perlu. Betul kan? Tetapi adabnya kita beri keutamaan kepada ahli keluarga, anak-anak. Secara tak langsung, tak berebut. Malahan, kalaupun sudah ada orang kiri dan kanan, depan dan belakang, yang lain asalkan tangan dapat menyentuh, mengangkat bersama keranda itu, sudah rasa gembira, sudah rasa bersama untuk menghormati jenazah. Hebat kan? Inilah yang kita nak bawa dalam kerja, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam urusan organisasi, dalam urusan bernegara. Sama-sama. Tak payah nak berebut ni. Okey, baik. Tak kala sedang mengangkat keranda, masuk kereta jenazah atau terus ke perkuburan, yang Haji nak sebut ialah di saat ada ketikanya keranda yang nak diusung, nak diangkat ini terpaksa diangkat naik bukit. Kebetulan kubur itu ada bukit. Apa berlaku? Pernah tak kita nampak yang di depan naik bukit, yang belakang rendah, naik bukit atas tinggi, tergelongso jenazah dalam keranda. Kenapa? Kerana yang depan tinggi, yang belakang rendah. Tak kan? Spontan. Yang di depan akan merendahkan tangan, yang angkat di belakang akan tinggikan usungan keranda, supaya keranda sentiasa landai, tidak tergelongsur mayat, tergelongsur kepala, tergelongsur kaki, gara-gara kita yang mengangkat tak senonoh, tak faham, tak hormat, tak reti. Tetapi semuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, pastikan keranda yang diangkat tetap landai, lapang, walaupun naik bukit. Hebat. Kualiti dijaga, prosedur dipatuhi, penghormatan kerja. Ini yang kita nak bawa, hebatnya pengurusan jenazah ini dalam kerja, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam urusan negara. Bukan sembrono, bukan main hentam, peduli dia. Tidak begitu. Ini yang hebat pengurusan
urus kematian untuk kehidupan ini. Baik. Setelah sampai di perkuburan pun berlaku perkara yang sama. Masing-masing akan membantu untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Yang tak pandai, tolong mana yang boleh. Yang pandai, yang pakar akan tunggu di bawah. Di atas angkat, di bawah tunggu bagaimana nak letak kain papan untuk tutup keranda, untuk tutup jenazah. Kemudian sama-sama yang tukang gali kubur lagi walaupun sudah penat, tak berhenti tugasnya. Sekarang nak timbus, nak kebumikan jenazah itu. Perlahan-lahan tanah dimasukkan, jenazah dibaringkan, dimiringkan dengan cara yang betul. Mana kepalanya, mana kakinya, menghadap kiblat di mana. Semua prosedur, kualiti diatur, dijaga, tak bercanggah dengan urusan agama. Sepanjang pengurusan ini, itu yang kita nak bawa dalam kehidupan pun. Sepanjang pengurusan kerja di mana pun, tak pernah bercanggah dengan kehendak agama. Sentiasa di landasan agama dalam kehidupan. Kan cantik itu? Baik. Apa lagi? Setelah dikebumikan, dikuburkan, timbus semua, dah ada yang sediakan batu nisan barangkali ataupun pokok dulu untuk sementara. Diratakan tanah dan semuanya. Siapa lagi menunggu? Kalau biasa ikut adat kita kan, imam atau bilal atau ustaz untuk baca talqin atau mendoakan. Ini sudah jadi kebiasaan kan. Okey, maka sama-sama mendoakan, mengaminkan, dan yang mendengar pula dapat keinsafan sebelum selesai untuk kita meninggalkan tanah perkuburan. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, imam, ustaz, tuan guru mengingatkan tentang hal kematian, bahawa anak Adam ini sekarang sudah kembali, dah berpindah daripada alam dunia masuk ke alam barzah, mengingatkan kita yang ada bahawa kita juga akan ke sana, menceritakan bagaimana nanti akan datang mungkar dan nakir, supaya kita mendapat iktibar, mendapat pengajaran sebelum kita juga akan menjadi jenazah dan dikuburkan. Terbaik. Tengok, sepanjang pengurusan tadi ada peringatan-peringatan, ada pengajaran, ada pembelajaran, daripada hati yang ikhlas, daripada tindakan yang bersungguh-sungguh, semuanya ikut prosedur dan kualiti. Tidak pernah ada kita dengar bergaduh kan. Aku nak usung kat sini, aku yang nak mandikan, aku yang nak kapankan. Tak pernah. Orang yang pakar kita hormati. Baik, tengok. Tak selesai di situ. Setelah dikebumikan, tanah perkuburan sudah cantik diatur. Selesai bacaan doa talqin dan sebagainya, maka beransur-ansur semua kita akan meninggalkan tanah perkuburan. Adakah selesai di situ? Tidak kan? Kebiasaan kan? Maka nanti tuan rumah, ahli keluarga, juga tanda mengingati untuk ucap terima kasih kepada yang membantu sambil kita mendoakan, sedekahkan Al-Fatihah, bacaan Yasin, dapat pahala yang kita baca nak sedekahkan kepada arwah. Ada keluarga yang buat kenduri kan, jiran tetangga membantu, tak perlu disuruh, datang tolong masak, datang bawa beras, datang bawa gula dan sebagainya. Hebat. Yang terbaik, jangan kita susahkan keluarga si mati. Itu yang terbaik. Kalau mampu. Kalau tak mampu, tak payah. Yang penting kita sentiasa doakan kepada arwah. Baik. Dalam proses itu, setelah berapa lama meninggal dan sebagainya, dia tak putus begitu. Apalagi hubungan yang terus berlangsung dalam urusan kematian ini. Keluarga jauh dan dekat akan sentiasa mendoakan. Anak-anak yang soleh-soleh akan sentiasa sedekahkan Al-Fatihah.
Ada keluarga yang jauh, setelah berapa lama kembali ziarah kuburnya. Tanda ingat dan kasih sayang untuk ingatkan kepada diri juga. Maknanya hubungan antara kita dengan si mati tidak pernah putus walaupun sudah berpindah ke alam barzakh. Itu cantiknya hubungan kemanusiaan. Ini hablum minallah, hablum minannas yang perlu kita jaga. Itu yang Haji maksudkan. Bagaimana cantiknya urusan mengurus kematian untuk jadi tauladan, untuk jadi contoh peringatan kita gunakan dalam kehidupan. Itu modul uku. Urus kematian untuk kehidupan. Kita ambil semua prosedur perjalanan mengurus jenazah daripada mula sampai akhir itu, bawa sebenarnya ke dalam kehidupan. Dah ada model yang cantik, sudah ada contoh yang cantik. Tak perlu nak cari teori-teori barat dan sebagainya, nak beli buku tebal-tebal nak baca untuk kehidupan. Kalau kita faham pengurusan jenazah ini, sudah cukup hebat untuk mengurus kehidupan kita, anak beranak, keluarga, bernegara dan sebagainya. Kan? Itu yang Haji nak sampaikan, betapa kita dalam pengurusan jenazah banyak perkara yang kita boleh belajar, banyak perkara yang kita boleh muhasabah, yang kita sepatutnya lakukan dalam kehidupan. Bergotong royong, kerjasama dengan ikhlas, saling membantu, yang pakar buat tanggungjawab masing-masing, bukan main hentam saja, buat dengan ikhlas, buat dengan penuh kasih sayang, bukan minta puji, bukan nak tunjuk pada orang, tapi kita buat, kalau pengurusan jenazah fardu kifayah, ini untuk Allah, kita buat niatnya kerana Allah. Hebat sekali. Maka mari, rumusannya apa? Mari, daripada pembelajaran kita mengurus jenazah ini, bermula daripada mendengar khabar, kita akan segera datang. Tak perlu arahan resmi, tak perlu surat resmi, tak perlu orang jemput, kita datang. Dan kita serahkan kepada orang yang pakar mengurus setiap urusan. Tak ada berlaku perebutan. Yang tak pandai jangan memandai-mandai. Yang tak ada apa-apa jangan mengada-ngada. Itu maksudnya. Sehinggalah selesai. Buat dengan penuh kualiti, buat dengan penuh ikhlas. Tak perlu nak tunjuk ke orang. Khususnya apa tu? Yang tukang gali kubur tu. Masya Allah. Cuma kebiasaannya, tanda kasih sayang, tanda penghargaan, kalau kita ada keuangan tu, itulah yang diberikan apa? Sedikit sumbangan kepada orang yang gali kubur, sumbangan kepada, itu tanda kasih sayang, tanda terima kasih. Tak ada tak apa. Sebab semuanya buat dengan ikhlas. Ada kita dengar Tok Imam marah bila kita tak bayar, tak bagi dia duit. Tak ada kan? Cuma sekarang ni ada, sudah moden ini di masjid dan sebagainya, sudah ada package. Itu lain cerita lah. Nak mengurus jenazah, kita serah segala, maka ada package bayarannya berapa daripada mula sampai selesai. Tak apalah, itu kos, memudahkan urusan. Tapi kisah benarnya dalam masyarakat kita daripada dulu tidak perlu itu semua. Okey? InsyaAllah, mari. Kalau kita ambil pengajaran daripada pengurusan jenazah kematian ini untuk kita guna dalam kehidupan, insyaAllah kita akan tenang dalam kehidupan ini walaupun dalam situasi macam mana. Cumanya sekarang ini dalam kita menghadapi COVID, barangkali kita tak dapatlah untuk nak ke perkuburan seperti biasa, tak dibenarkan ramai. Ini pun sama, kita serahkan kepada kumpulan pakar yang nak menguruskan jenazah kerana meninggal akibat COVID, sebab ada prosedurnya. Tak boleh pandai-pandai. Semuanya kita ikut peraturan, kita ikut prosedur. Yang penting semuanya tidak bercanggah dengan agama kita. Itulah kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa, moga Allah angkat COVID-19 segera, kita nak kembali ibadah, kita nak kembali melalui kehidupan seperti biasa. Kita nak gunakan apa yang kita belajar dalam pengurusan jenazah ini tentang berkasih sayang, tentang ikhlas, tentang tanggungjawab, untuk kita gunakan dalam kehidupan harian.
Kita berdoa moga sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang sudah positif COVID dapat segera sembuh. Sedekahkan Fatihah kepada keluarga sahabat yang telah pergi. Kita jaga kesihatan kita, anak bini kita, keluarga kita, anak cucu kita, jaga masing-masing, jaga diri, jaga keluarga. InsyaAllah sesukar mana pun terus berdoa kepada Allah, atur yang terbaik untuk keluarga kita. InsyaAllah pasti ada untuk keperluan harian kita, jiran akan bantu, Allah akan hantar orang yang membantu kita. So jangan bersedih. Khususnya kepada klien-klien haji yang pernah bersama kerana tak boleh tahan dengan tekanan yang dialami, sampai tak boleh fikir nak buat apa, yang sudah berurusan sesi kaunseling dengan Haji, dapat semangat yang Haji beri, teruskan kehidupan, perbetulkan kesilapan masa lalu yang Haji pernah sebut, yang kemarin-kemarin sudah berlalu itu jangan dibuat lagi. Sebab Allah sedang uji, Allah tegur kita. Maka kita buat yang terbaik hari ini dalam kehidupan kita. Minta ampun pada Allah kesilapan yang kemarin-kemarin, hari ini buat yang terbaik supaya hari-hari esok kita nampak jalan yang luas untuk meneruskan kehidupan, semuanya dengan pimpinan rahmat Allah. InsyaAllah cukup sekadar itu hari ini yang Haji nak bicara tentang modul UK, urus kematian untuk kehidupan. Iaitu kita ambil pengajaran dalam proses pengurusan jenazah daripada mula sampai selesai. Kita nak guna ini dalam kehidupan harian kita. Sudah ada contoh yang terbaik, kenapa kita terlupa tentang contoh pengurusan jenazah ini. Okay? Ini yang terbaik untuk mengurus kehidupan. Apalagi pada ketika ini kita kena bersabar, kita kena patuh kepada arahan SOP, tapi jangan lupa terus berdoa. InsyaAllah. Sekali lagi Haji sebut, mari kita bersama terus berdoa. Mudah-mudahan berkat doa tuan guru, ustaz, orang alim dan kita semua, Allah dengar, Allah angkat segera COVID-19, kita kembali tenang untuk ibadah, untuk bekerja, untuk berurusan. Kalau Haji lagi dah tak sabar nak buat jemaah, nak pergi ke Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Mari kita doa bersama. Moga negara kita kembali tenang, kembali aman. Seluruh dunia juga kembali tenang dan kembali aman untuk kita berurusan seperti biasa. Jaga diri, jaga keluarga, terus kuatkan semangat untuk meneruskan kehidupan. InsyaAllah rezeki Allah akan ada di mana-mana. Jangan mudah berputus asa. Buat yang terbaik hari ini. Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah.